خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran kita, insya-Allah pada hari ini. Siapa yang ada kitab boleh buka di halaman ke yang 197. Muka surat 197 ya. Buka kitab tajwid. Sebelum tu saya mohon respon di ruang komen, adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak. Nyatakan juga lokasi anda, dan kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri 'ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, para pelajar yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini seperti biasa, kita pada setiap hari Rabu kita akan menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran kita menggunakan kitab ni dia, tajwid Al-Quran jilid yang pertama, jilid tajwid Al-Quran jilid yang pertama. Siapa yang ada kitab ni, kita sekarang berbicara ataupun cerita tentang sifat huruf ataupun huraian sifat lazimah bagi huruf hijaiyah. Boleh buka muka surat 197. Buka muka surat 197. Tajuk dia iaitu tajuk isti'la. Saya cuba carikan di skrin saya sekejap, nanti saya sharekan. Okey, sebentar. Baik.
Sebelum tu para jemaah yang baru join, mohon tekan button like dan juga button love sebagai tanda sokongan dan sebagai tanda kasih terhadap Al-Quran. Dan juga menekan button share untuk berkongsi siaran ini dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran dan pahala. Teman-teman kita boleh tag rakan-rakan kita yang lain, nama-nama mereka supaya mereka untuk serta belajar tajwid Al-Quran. Mudah-mudahan mereka mendapat manfaat dan juga kita mendapat ganjaran dan pahala oleh Allah. InsyaAllah pengajian tajwid Al-Quran sesi pagi jam 9.30 ini adalah kelolaan tajaan daripada Klinik Ngaji Kubak Center. Di bawah saya ni ada akaun MyBank Kubak Center. Kepada mereka-mereka yang ingin menyumbang kepada Klinik Ngaji Kubak Center, bolehlah bank inkan ke akaun yang tertera di bawah ini. Baik, sebelum tu kepada semua yang mengucapkan salam yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tak dapat sebutkan nama seorang-seorang. InsyaAllah tanpa membuang masa, kita teruskan dengan pengajian kita, iaitu di halaman yang ke-197. Tajuk dia iaitu tentang isti'la. Kalau siapa masih ingat, dalam pertemuan kita yang lalu, kita cerita tentang sifat lazim yang ada pada huruf hijaiyah. Sekarang ni kita masuk tajuk yang kelima. Yang sebelum tu, kita dah sentuh tentang sifat apa nama dia? Sifat jahar. Ni sifat-sifat yang berlawanan. Sifat jahar iaitu nafas ataupun angin yang tertahan. Kemudian kita sentuh tentang lawannya iaitu hamas. Itu yang kedua. Yang ketiga, syiddah, lawannya rakhawah. Dan di antara syiddah dan rakhawah ada sifat namanya bayyinah. Itu yang keempat dah. Kemudian yang kelima iaitu tajuk tentang isti'la. Sifat apa dia? Isti'la. Apakah dia isti'la? Dari sudut bahasa, makna isti'la iaitu meninggi. Ala. Menaik ataupun meninggi. Dari sudut bahasa. Adapun ta'rif ataupun pengenalan isti'la dari sudut sifat huruf ni, maksudnya ialah terangkat pangkal lidah. Kalau lidah kita macam ni hujung lidah. Pangkal lidah mana di belakang tu? Yang dalam. Pangkalnya maknanya di ujung dalam tu, dia naik meninggi. Dia naik ke langit-langit semasa menyebut hurufnya. Terangkat pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebut huruf tersebut. Huruf-huruf tu apa dia? Nanti kita akan sentuh lah bawah ni. Berkatalah Syahib As-Salsabil Asy-Syafi, terangkat lidah ketika menyebut, ketika melafaz huruf itulah isti'la. Apakah dia huruf-huruf isti'la? Maka huruf-huruf isti'la iaitu, ni dia. Kha, Sad, Dad, Ta, Za, Ghain, Qaf. Ataupun mudah nak dihafal, terhimpun dalam rangkai kata khussa, dagtin, qil. Ataupun dalam rangkai kata qil, khussa, dagtin. Boleh belakalah. Khussa, dagtin, qiz pun boleh. Ataupun qiz, khussa, dagtin. Biasanya kami hafal yang khussa, dagtin, qiz ni. Berkatalah Imam Ibnul Jazali, dan 7 huruf isti'la terhimpun pada khussa, dagtin, qiz. Baik, sama-sama kita ulang mungkin boleh? Sama-sama. 1, 2, 3. Khussa, dagtin, qiz. Ulang semula. Khussa, dagtin, qiz. Lagi sekali. Khussa, dagtin, qiz. Jelas? Kejelas semua? Okey, boleh? Boleh ya? InsyaAllah. InsyaAllah saya yakin semua para pelajar, ibu-ibu, para penonton boleh menyebut ataupun mengingati huruf dia, iaitu kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, za. Ada berapa hurufnya? Ada 7 huruf. Huruf isti'la. Berkatalah Syekh Ibrahim As-Samannudi, dan ungkapan khussa, dagtin, qiz, tetaplah padanya setiap huruf isti'la. Huruf yang terangkat pangkal lidah. Sebab tu masa
sebut huruf ni, pangkal lidah kita menaik ke langit-langit dan mulut kita sedikit mengembung. Jadi bunyi itu bunyinya macam tebal je. Kita matikan setiap huruf tu. Als, als, el, 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 elpo, 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 el, el. Okey? Baik. Huruf isti'la juga dikenali sebagai huruf musta'liyah. Huruf musta'liyah. Huruf yang terangkat ataupun huruf yang meninggi. Meninggi ataupun terangkat apa? Pangkal lidah. Okey, boleh semua? Sebab tu masa kita sebut huruf ni kalau dia berbaris atas, mulut kita contoh. Kha, sa, da, ra. Dia tak boleh ra. Kha, tak boleh. Kha tak boleh. Dia kena kha, sa, da, ra, ta, qa, ra. Nampak mulut kita semua nampak macam mengembung. Kan? Terasa tebal sikit huruf tu. Okey? Okey semua? Boleh? Kita teruskan. Huruf isti'la ni pula daripada 7 huruf ni dikata tidak sama kekuatannya. Huruf isti'la yang paling kuat ditafkhimkan ataupun yang ditebalkan iaitu ta. Daripada banyak-banyak ni, huruf ta ni dia paling kuat lah. Kenapa? Kerana pada huruf ta itu terdapat sifat itbaq. Apakah sifat itbaq tu kita akan sentuh nanti. Belum lagi ni. Tapi itbaq tu dia memang menebalkan lagi huruf ta tu. Dan juga huruf ta ni dia ada sifat lain iaitu qalqalah. Kemudian selepas huruf ta, huruf dad. Huruf ta ni pertamalah yang paling tebal. Kemudian huruf dad. Kenapa huruf dad? Kerana pada huruf dad itu terdapat sifat itbaq. Sama tadi macam ta. Dan istitalah. Huruf yang memanjang. Kemudian selepas huruf ta, huruf dad, huruf sad pula. Huruf pertama tadi huruf ta, kemudian dad, kemudian huruf sad. Kerana apa sad? Kerana padanya terdapat itbaq dan safir. Selepas sad, huruf za. Kenapa za? Kerana pada huruf za itu terdapat itbaq. Kemudian huruf qaf. Jadi daripada banyak-banyak huruf isti'la yang 7 ni, ada 4 huruf yang memiliki sifat yang sama iaitu itbaq. Apa dia? Sad, dad, ta, za. Ta yang pertama paling kuat, dad yang kedua, sad yang ketiga, za yang keempat. Habis. Kemudian selepas za barulah huruf qaf. Kenapa qaf? Kerana pada huruf qaf tu dia terdapat sifat qalqalah. Tapi dia tak ada itbaq. Itbaq 4 tu je. Kemudian huruf ghain. Kerana padanya terdapat jahar. Dan yang terakhir barulah huruf kha. Daripada banyak-banyak huruf isti'la, huruf kha ni yang paling lemah lah. Kerana dia terdapat sifat lain iaitu hamas. Untuk mendapatkan huraian yang lebih lengkap, nanti kita lihat bab tafkhim dan tarqiq, bab tebal dan nipis pada muka surat 85 jilid yang kedua nanti. Sekarang ni kita baru jilid yang pertama ya, lambat lagi tu. Okey. Sebelum tu, kepada semua yang baru join tajwid Al-Quran kita pada hari ni, sekarang kita berada di halaman, siapa yang ada kitab boleh buka kitab. Kita berada di muka surat 198. Surat berapa? 198. Tajuk huraian sifat lazimah yang ada pada huruf hijaiyah. Kita dah sentuh dah. Sifat jahar, hamas, syiddah, rakhawah, bayinah. Dan sifat yang kelima iaitu isti'la. Kita masuk yang keenam iaitu apa dia? Yang keenam. Nanti dulu. Baik, yang keenam iaitu sifat istifal.
Cuba sebut istifal. Isti'la menaik, istifal lawan dia menurun. Baik. Itulah sudut bahasa lah. Dari sudut bahasa. Dari sudut pencerahan, makna istifal pada sifat huruf iaitu dari sudut istilahnya tidak terangkat pangkal lidah. Kalau yang isti'la tadi terangkat pangkal lidah, yang istifal ni dia tak terangkat lah. Tidak terangkat pangkal lidah semasa sebut hurufnya. Okay, yang baru join, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di halaman 198. Siapa yang belum tekan button like, tekan button like, button love, tekan banyak-banyak pun tak apa. Kalau ada button bintang tu, kalau nak menyumbang boleh tekan button butang tu, bintang. Okay. Kemudian siapa yang nak menyumbang ke kerajaan kita pada pagi ni iaitu Klinik Ngaji Kubak Center, di bawah saya ni ada nombor akaun dia. Boleh sumbanglah beberapa yang seikhlasnya. Baik, sekarang kita masuk tajuk yang ke-6. Sifat yang ke-6 iaitu istifal. Okey. Berkata Syahib Salsabil Asy-Syafi, dan merendahkan akannya iaitu tidak mengangkat akal lidah ketika mendatangkan huruf, itulah istifal. Okey. Boleh ke boleh semua? Okey, sekejap. Okey. Sedia semua? Kita sambung jadi kalau tak terangkat pangkal lidah, itu maknanya istifal. Huruf istifal ada 22. Tu dia, kalau nak hafal huruf istifal ni banyak sangat. Sebab tu saya sarankan kita hafal huruf isti'la. Selain daripada isti'la adalah istifal. Macam tu je. Jadi kalau kita nak tahu huruf istifal tu apa, kita cuba sebut huruf isti'la. Maknanya kalau tak, bukanlah huruf yang kita inginkan tu ada pada isti'la, maka huruf tu adalah huruf istifal. Macam tu je mudah. Okey. Selain daripada isti'la adalah huruf istifal. 22 huruf. Apakah huruf itu? Yang pertama alif, ba, ta, tha, jim, ha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Ataupun kalau rajin nak menghafal 22 huruf tu, saya sarankan untuk kita hafal dalam rangkai kata anshir haditha ilmika sawfa tujahiz biza, ataupun dalam rangkai kata sabata izzu man yujawwidu harfahu izsalla syakka. Siapa nak hafal tu? Hafal lah. Rajin lah, saya tak ada masalah. Siapa yang rajin, memang itu saya tak ada kerja apalah Ustaz, saya nak menghafal lah. Hafal lah huruf-huruf ni. Kalau rasa susah nak hafal, kita hafal yang isti'la tadi. Maka selain daripada isti'la adalah huruf istifal. Berkata ulama' tajwid, ambillah olehmu akan huruf istifal dan tinggalkan orang yang bercakap bohong. Huruf-hurufnya terhimpun dalam rangkai kata sabata izzu man yujawwid harfahu izzal syakka. Huruf istifal juga dikenali sebagai huruf mustafilah, huruf-huruf yang menurun ataupun merendah, ataupun huruf inkhifad, huruf-huruf inkhifad. Jadi contohlah kalau kita mengajikan mana-mana ustaz ke, tuan guru ke, mungkin tuan para pelajar, ibu-ibu ada rezeki nak sambung belajar dengan Syekh Arab. Syekh Arab kata sila sebutkan huruf inkhifad. Dia kata huruf inkhifad.
Kita kalau tak pernah dengar inkhifad tu apa, jadi inkhifad tu ialah istifal. Ataupun Syekh kata, sebutkan huruf-huruf mustafilah. Huruf-huruf mustafilah. Mustafilah tu maksudnya istifal lah. Kita sebutlah. Jadi yang banyak-banyak tadi ada 22 huruf tadi. Ataupun kita sebut, kita kata selain daripada huruf-huruf isti'la, khussadaratin qilz adalah huruf istifal. Habis. Itu yang keenam. Ulang balik. Yang pertama, jahar lawannya hamas. Syiddah lawannya rakhawah. Di antaranya ada bayinah. Yang kelima, isti'la. Yang keenam, istifal. Yang ketujuh, termasuk yang ketujuh. Yang ketujuh ni, nama sifat tu iaitu sifat iltabaq. Cuba sebut semua. Iltabaq. Baik, itbaq pada bahasa maksudnya melekat. Melekat. Apa yang melekat masa kita sebut tu? Itu sudut bahasa lah. Tapi penerangan dalam sudut istilah, iaitu terangkat lidah menutupi langit-langit semasa menyebut hurufnya. Lidah kita ni, dia bukan pangkal. Kalau pangkal dalam tu, bukan hujung, tetapi ni, keseluruhan lidah kita tu terangkat. Nak kata tebalnya huruf tu sampai terangkat semua. Apakah dia huruf-huruf tu? Berkata Syahid Salsabil, itbaq itu melekat lidah pada langit-langit. Ternaik. Lidah kita ternaik ke atas. Menutup langit-langit. Maka huruf itbaq ada 4, iaitu sad, dad, ta, za. Senang je hafal. Sad, dad, ta, za. Sad, dad, ta, za. Kan biasa kita. Macam dari sudut susunan huruf-huruf pun, dia huruf sad, dad, ta, za. Memang 4 huruf ni. Kita sebut pun rasa macam tebal lah. Rasa terangkat lidah kita. Als. Terangkat lidah kita semua. Als. Ni lidah. Ni pangkal lidah. Ni ujung lidah. Ni tengah lidah. Jadi terangkat tu. Als. Cuba huruf dha pula. Terangkat. Huruf ta pula. Rasa mulut kita penuh. Penuh mulut kita. Tertutup. Huruf dha pula. Tu dia. Kan lidah kita terangkat ke atas. Menutup langit-langit. Huruf itbaq, sad, ta, za yang terdapat di awal setiap kalimah ungkapan sun, taw'an, dhiya, zahara, sad, ta, dad, za. Ni kalau nak hafal lah. Tapi kita mudah je hafal. Sad, ta, za ni huruf itbaq. Huruf yang melekat lidah kita ke langit-langit. Terangkat lidah. Menutup langit-langit. Dia bukan, kalau isti'la tadi terangkat pangkal. Ni lidah kita, pangkal dia yang terangkat. Ujung tak terangkat. Tapi kalau itbaq, semua terangkat. Terangkat semua. Terangkat semua lidah kita. Menutup langit-langit tu. Baik. Tidak ada ungkapan huruf itbaq di sisi Imam Ibnul Jazari kerana jika digabungkan setiap huruf itbaq, tidak akan membentuk kalimah yang mempunyai makna. Berkatalah Imam Ibnul Jazari, dan sad, dad, ta, za adalah huruf mutbaqah, iaitu huruf yang diitbaqkan. Jadi Imam Ibn Jazari, dia sebut huruf itbaq tu sad, dad, ta, za macam tu. Jadi dia tak adalah buat langkai kata macam ni. Okey. Itu dia. 4 huruf itbaq. Huruf yang tebal ataupun huruf yang kuat sifat dia. Ya. Huruf itbaq ni adalah huruf yang paling kuat sifatnya. Okey, itu itbaq. Baik. Kata Syekh Ibrahim As-Samannudi dan ungkapan tib, sif, zul, dirnin, ta, sad, za, dad. 4 huruf adalah huruf-huruf mutbaqah. Huruf mutbaqah. Huruf itbaq. Berkata Syekh Muhammad Al-Ibyari, itbaq huruf-hurufnya pada ungkapan sun, taw'an,
diya, zahara. Huruf itbaq juga dikenali sebagai huruf mutabaqah. Selain daripada kita kata huruf itbaq, boleh juga kita sebut dengan huruf mutabaqah. Jadi kita sebenarnya jangan terkejutlah ataupun jangan buat orang kata pelik sangat. Kalau kita belajar dengan ustaz lain kata huruf mutabaqah. Dia kata, apa tu huruf mutabaqah, ustaz? Huruf mutabaqah, kita kata, sepanjang saya belajar, ustaz, saya tak pernah dengar pun huruf mutabaqah. Ustaz pun sebutkanlah, ustaz pun sebut huruf mutabaqah iaitu sad, dal, ta, za. Kita kata, oh, itu huruf itbaq. Nah, kita kata, itu huruf itbaq. Macam kita nak salahkan ustaz tu. Sebenarnya betul je. Boleh kata huruf itbaq, boleh juga dikatakan huruf mutabaqah. Habis. Huruf itbaq terbahagi kepada 3 kategori. Iaitu ta yang paling kuat. Daripada banyak-banyak huruf itbaq tu, ta yang paling kuat. Kerana terhimpun padanya ada sifat qalqalah. Kemudian sad dan dad. Dia sederhana. Kerana pada sad dan dad itu terhimpun sifat, pada sad tu ada safir. Dan terhimpun pada dad pula istitalah. Okey, pertama ta, yang kedua sad dan dad, yang ketiga dha. Adalah huruf itbaq paling lemah kerana tidak terhimpun padanya sifat kerana tidak terhimpun padanya sifat tunggal. Sebab dia tak ada sifat tunggal. Habis. Belum habis lagi. Tak habis lagi. Baru lagi. Kita baru setengah jam. Okey. Baik. Tu huruf itbaq. Itbaq tu lawannya apa dia? Infitah. Kalau itbaq tadi sifat yang kuat, sifat yang tebal. Infitah ni dia sifat yang lemah berbanding dengan kuat tadi. Dan dia lebih ringan lah. Infitah ni maksudnya terbuka daripada kalimah fataha. Infitah yang terbuka. Pada istilah maksud infitah dari sudut sifat huruf, maksudnya ialah terbuka ruang antara lidah dengan langit-langit. Tadi kita beritahu kalau itbaq dia menutup ruang langit-langit tu. Dia tutup. Sebab lidah kita terangkat ke atas sampai menutup ruang langit-langit. Kalau infitah dia kata bukan tutup, buka. Sebab tu huruf infitah ni mulut kita tu terbuka. Lidah kita ni tak terangkat pun sampai ke langit-langit. Infitah itu terbuka ruang antara langit-langit, berkata Syahib Salsabil. Okey, apakah dia huruf infitah? Selain daripada itbaq, ada berapa? 25. Okey, apakah dia 25 huruf itu? Pertama alif, kemudian ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Yang terhimpun dalam rangkai kata, siapa yang nak hafal juga huruf-huruf infitah ini, hafal ni. Man akhadha wajada sa'atan fazaka haqqun lahu syurbu ghaisin. Hafalah. Saya pun tak larat nak hafal. Kita hafal huruf itbaq tadi, sadaq taza, selain daripada itu adalah huruf-huruf infitah. Boleh ke boleh semua? Senang ke senang? Senang kan? Okey. Kita teruskan. Huruf infitah juga dikenali sebagai huruf munfatihah. Huruf apa? Munfatihah. Okay, selamat datang kepada mereka-mereka yang baru join. Yang selamat datang, ahlan wa sahlan. Kita sekarang belajar tajwid Al-Quran berkenaan dengan sifat lazimah yang terdapat pada huruf-huruf hijaiyah. Sifat-sifat huruf. Sekarang kita berada di halaman yang ke-201. Siapa yang ada kitab tajwid Al-Quran, kitab ni 2 jilid ni kitab dia. Okey, kitab dia 2 jilid, maaf. Tajwid Al-Quran, Qiraat Asim. Kita belajar kitab yang jilid yang pertama sekarang ni di halaman yang ke-201. Muka surat 201.
Huruf sifat yang ke-8 iaitu infitah. Baik, kita teruskan. Perhatian, hasil daripada perbezaan antara isti'la dengan itbaq dan istifal dengan infitah, maka terhasillah beberapa pecahan huruf seperti berikut. Daripada 4 sifat, apa dia? Sifat isti'la, istifal, itbaq, infitah itu, maka terpecahlah kepada 4 bahagian. Terhasillah beberapa pecahan, terhasillah beberapa pecahan huruf seperti berikut. Dia ada huruf musta'liyah mutbaqah. Maksudnya huruf yang isti'la dan itbaq. Huruf tu dia ada sifat isti'la dan ada sifat itbaq. Iaitu huruf yang terangkat pangkal lidah, lagi terangkat pertengahan daun lidah. Pangkal lidah pun terangkat, daun lidah pun terangkat terus. Apakah dia huruf? Iaitu huruf sad, dad, ta, za lah. Dia ada sifat isti'la, dialah huruf itbaq. Semua huruf itbaq adalah huruf isti'la. Kalau ingat macam tu je, huruf itbaq adalah huruf isti'la. Tapi huruf isti'la belum tentu lagi itbaq. Sebab isti'la ada berapa tadi? 7 kan? Khussadaqtin qis. Itbaq 4 je. Jadi maknanya huruf itbaq adalah huruf isti'la. Huruf isti'la belum tentu lagi huruf itbaq. Okey? Itu dia. Yang pertama. Yang kedua, huruf musta'liyah munfatihah. Huruf isti'la tetapi infitah. Dia isti'la tapi infitah. Apa dia? Iaitu huruf kha, ghain dan qaf. Sebab kha, ghain, qaf ni dia bukan huruf itbaq. Dia adalah huruf isti'la yang infitah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, huruf mustafilah, maknanya huruf istifal. Lawan pada isti'la tadi. Munfatihah, istifal dan infitah. Huruf yang tidak terangkat lidah secara mutlak, sama ada pangkal lidah ataupun pertengahan daun lidah. Huruf mustafilah, munfatihah ada 22, iaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Itu dia huruf infitah, mustafilah, istifal dan infitah. Ada 3 pecahan huruf-huruf tadi lah. Habis. Tu yang sifat yang ke-8. Kita nak masuk sifat yang ke-9. Boleh ke boleh semua? Iaitu di muka surat 202. Okey. Sekejap. Kita tengok saya punya nota ni ada sampai tajuk apa. Okey. Boleh. InsyaAllah. Diteruskan. Sifat yang ke-9. Kalau kita ulang boleh semula daripada 1 sampai 8 boleh tak? Kita ulang semula. Pertama, jahar lawannya hamas. Syiddah lawannya rokhawah. Di antaranya ada bayinah. Okey, yang kelima, isti'la lawannya istifal. Itbaq lawannya infitah. Masuk yang ke-9 iaitu izlaq. Izlaq maksudnya lancar ataupun tergelincir. Lancar sangat dia. Pada istilah menyebutnya dengan mudah kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah dan sebahagian lagi keluar dari 2 bibir. Sebab mudah sangat sebut huruf-huruf tu. Izlaq, kata Syahid Salsabil, izlaq itu keringanan setiap huruf untuk dilafazkan. Mungkin bagi orang Arab, huruf-huruf ni mudah sebut. Mudah sangat. Sebab dia macam kat ujung bibir je. Mudah gitu. Tapi bagi kita pula, semua huruf sama je. Kita tak terasa pun macam susah nak sebutkan huruf-huruf tu. Tapi orang Arab yang ataupun ulama-ulama tajwid ni, mereka lebih detail. Maka mereka kata di antara banyak-banyak huruf tu, ada huruf yang lebih lancar, lebih mudah nak sebut. Sebab huruf tu keluar di hujung lidah. Cepat keluarnya. Ataupun di 2 bibir. Dah nak mudah sangat.
Kita semua lebih kurang sama je. Baik, izlaq itu keringanan setiap huruf untuk dilafazkan. Huruf izlaq ada 6 iaitu ba, ra. Ba ni huruf bibir. Ra huruf hujung lidah. Fa huruf bibir. Lam huruf hujung lidah. Mim huruf bibir. Dan nun huruf hujung lidah. Yang terhimpun dalam rangkai kata firra min lub ataupun nal birra fam, ataupun di awal setiap kalimah ungkapan rum baba naf'in laisa fihi mira. Bolehlah hafal nama satu. Biasanya kami hafal yang firra min lub. Firra min lub ada 6 huruf izlaq yang mudah sebut. Okey. Berkata Imam Ibnul Jazari wa firra min lub al-huruful muzlaqah, dan firra min lub adalah huruf muzlaqah. Muzlaqah maksudnya huruf izlaq lah. Berkata Syekh Ibrahim Samanudi, dan lafaz nal birra fammi adalah ungkapan bagi huruf muzlaqah. Berkata Syekh Muhammad Al-Ibyari, dan zalaqah itu huruf-huruf terhimpin ataupun terhimpun pada awal setiap kalimah ungkapan rum baba naf'in laisa fihi mira. Itu dia huruf-huruf izlaq. Huruf izlaq juga dikenali sebagai huruf muzlaqah atau huruf zalaqah atau huruf zulq atau huruf zalqiyah atau huruf zalaqiyah ataupun huruf zaulaqiyah. Boleh belaka lah ni. Boleh belaka. Kita nak apa semua pun tak susah. Tak payahlah. Tak perlulah. Tak perlu. Kita tahu huruf muzlaqah ataupun huruf izlaq pun cukup dah. Habis. Itu sifat yang ke-9. Huruf izlaq ni dia mudah sebut. Sebab apa mudah? Sebab dia berada di bibir. Dah bibir tu nak keluar dah. Nak keluar dah. Macam kita kata dah berada di di depan pintu dah. Pintu keluar. Ba, pa, ra, la. Kan dia ke ujung lidah dan di bibir. Baik, yang ke-10 lawannya izlaq, ismat. Pada lafaz maksud ismat tu ialah larang ataupun tegah. Pada istilah tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. Kalau izlaq tadi mudah keluar, cepat keluar, izlaq ni pula, ismat pula lawannya susah nak keluar ataupun lambat sikitlah, tertegah, tertahan keluar. Berkata Syahid Salsabil Asy-Syafi, dan ismat itu kesukarannya setiap huruf untuk dilafazkan. Huruf ismat ada 23. 23 campur tadi ada berapa? Farra min lub tadi ada. Mana tadi? Ada 6. Okey, jadi semua 9. Okey. Apakah ada 23 huruf tu? Alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, qaf, kaf, waw, ha, hamzah dan ya. Yang terhimpun dalam rangkai kata, siapa yang nak hafal juga huruf 23 huruf itu, hafal ni. Jazzurishin, sakhitin, sin, siqatan, iz, wa'zuhu, yahudduka. Kamai susah lagi nak sebut. Huruf ismat juga dikenali sebagai huruf musmatah. 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 Itu huruf-huruf ismat. Susah nak hafal huruf ismat. Hafal huruf lawannya itu iaitu huruf izlaq. Farra min lub. Farra min lub. Selain pada farra min lub, huruf ismat. Izlaq, farra min lub. Lawannya izlaq, ismat. Selain daripada farra min lub. Okey. Baik, perhatian. Ulama' mengatakan bahawa jika kalimah bahasa Arab yang lebih daripada 3 huruf dan semua hurufnya huruf musmatah, maka kalimah tersebut bukannya asal bahasa Arab. Sebaliknya dipinjam daripada bahasa lain. Okey. Jadi, ini ulama'. Dia kata, kalau dalam bahasa Arab, kalimah bahasa Arab yang dikata asal kalimah bahasa Arab itu ada 3 huruf je. 3 huruf. Katanya, kalau semua huruf pada kalimah itu
huruf ismat, kalau semua 3 huruf tu huruf ismat, tak ada pun huruf huruf izlaq, maka dia kata kalimah tersebut bukan asal bahasa Arab. Sebaliknya dipinjam daripada bahasa lain, iaitu bahasa selain Arab lah, bahasa Ajam. Contoh asjada. Asjada ni ada tak pada kalimah asjada ni huruf izlaq? Huruf izlaq tadi farra min lub kan? Ada tak fa? Tak ada. Ra tak ada. Mim tak ada. Lam tak ada. Ba tak ada. Maknanya ini semua kalimah huruf-huruf ismat. Maka kalimah ini dia bukan asalnya daripada bahasa Arab. Mungkin dia daripada bahasa lain lah. Asjadah ni nama sejenis batu permata. Ataupun qistas. Tengok qaf. Tak ada fa, ra, lam, mim, nun, ba tak ada. Jadi ini adalah juga kalimah daripada bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Maksud qistas ni ialah nama neraca timbangan. Begitu juga kalimah zahraqah, nama orang yang bersangatan ketawa. Tak ada juga huruf-huruf izlaq, farra min lub. Maka ini juga adalah kalimah daripada bahasa bukan Arab, iaitu bahasa Ajam, bahasa selain Arab lah. Habis 10 sifat huruf yang ada lawan. Cukup, itu sifat yang berlawanan. Kita ulang balik 10 tu, boleh tak? Okey, kita ulang sama-sama. Yang pertama jahar, lawannya hamas. Ketiga syiddah, lawannya rakhawah. Di antaranya ada bayyinah. Kemudian yang kelima isti'la, lawannya istifal. Kemudian itbaq, lawannya apa? Itbaq lawannya infitah. Itbaq lawannya infitah. Kemudian yang ke-9 izlaq, lawannya ismat. 10. Cukup. 10 ni dia ada lawan dia. Masuk sifat yang ke-11 iaitu sofir. Ini semua adalah sifat-sifat tunggal. Dia tak ada lawan. InsyaAllah sifat tunggal ni kita akan sentuh pada petang nanti insyaAllah jam 2 suku. Okey. Jadi untuk pagi ni kita belajar sifat-sifat huruf yang ada lawan. Jam 2 suku petang nanti, jangan ketinggalan bersama-sama dengan saya juga. InsyaAllah kita sambung pengajian menyentuh tentang sifat tunggal. Maksudnya sifat ni dia tak ada lawan lah. Okey, setakat tu dulu. Kita hari ni mengaji sampai halaman ke-203 insyaAllah. Petang ni kita sambung muka surat 204. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur kita sempat habiskan dan khatamkan kitab ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang telah melapangkan masa bersama-sama dengan saya pada petang ni dalam pengajian tajwid Al-Quran. Terima kasih juga kepada Klinik Ngaji Kubak Center yang telah menjemput saya untuk menyampaikan pengajian tajwid. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati semua yang bersama-sama secara langsung ataupun tidak langsung, juga yang turut serta. Doakan saya sihat untuk terus menyampaikan dan berkongsi pengajian Al-Quran, dan juga mendoakan kalian semua. Kepada semua yang mengucapkan salam yang saya belum sempat menjawab, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah, sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.